Subtopik 6.3 Menangani ancaman komunis. Menangani ancaman komunis iaitu ancaman keselamatan di Sarawak, ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Menangani ancaman komunis, ancaman keselamatan di Sarawak. Gerakan komunis di Sarawak bermula sejak pendudukan Jepun oleh CCO. Bahagian pertama dan ketiga di Sarawak menjadi sasaran utama komunis. Komunis melakukan kegiatan serangan dan subversif terhadap orang awam. Bentuk ancaman. Yang pertama, gerakan politik. Gerakan komunis juga terlibat dalam politik. Mereka menentang gagasan Malaysia. Penlibatan mereka menyebabkan kerajaan Sarawak memburu dan menangkap ahli yang terlibat. Mereka melarikan diri ke Kalimantan dan membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara atau PKKU. PKKU meneruskan penentangan melalui Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, PARAKU dan Pasukan Gerila Rakyat Sarawak, PGRS untuk membentuk Republik Komunis di Sarawak. Yang kedua, bentuk ancaman serangan bersenjata. Pada 5 Ogos 1952, Komunis menyerang kawasan Batu Kitang, Kuching, Sarawak yang menandakan permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Usaha menangani. Yang pertama ialah perang saraf. Mengadakan perhimpunan awam dengan memberikan kesedaran tentang bahayanya ancaman komunis. Menyebarkan risalah untuk menyampaikan maklumat tentang bahaya ancaman komunis dan menanamkan kebencian terhadap komunis. Mengisytiharkan kawasan putih yang bebas daripada ancaman komunis. Tawaran program pengampunan kepada anggota komunis. Pembangunan infrastruktur dengan menyediakan kemudahan perhubungan yang lebih baik kepada penduduk. Yang keduanya, operasi ketenteraan. Beberapa operasi ketenteraan dijalankan iaitu Operasi Hammer 1965 di bahagian pertama, operasi oleh Rascom pula dilaksanakan di bahagian ketiga. Seterusnya, Operasi Sri Aman dilancarkan di bahagian kedua. Semua operasi ini berjaya melemahkan gerakan komunis di Sarawak. Operasi ketenteraan di Sarawak. Operasi ketenteraan iaitu Operasi Hammer Sarawak. Ancaman komunis di Sarawak membangkitkan semangat penentangan daripada penduduk tempatan. Penentangan berlaku kerana komunis membunuh orang awam. Kerajaan menggunakan kaedah sama yang diguna pakai dalam rancangan BRICS untuk dilaksanakan di Sarawak. Rancangan berbentuk memenangi hati rakyat ini dinamakan Operasi Hammer pada 1965. Langkah membantras komunis. Yang pertama, 6 Julai 1965. Operasi Hammer dilancarkan. 3 kampung baru dibuka di bahagian pertama. 8 Ogos 1969. Operasi besar-besaran, rampasan senjata di bahagian ketiga. 24 Februari 1970. Operasi Jala Raja Nonok, Asajaya bahagian pertama. 8 Ogos 1971, Operasi Ngayau dilancarkan di bahagian ketiga. 26 Mac 1972, Rajang Area Security Command, Rascom dibentuk di bahagian ketiga. 21 Oktober 1973, Operasi Sri Aman dilancarkan. 4 Julai 1974,
Operasi Sri Aman ditamatkan, anggota Komunis menyerah diri. 17 Oktober 1990, Perjanjian damai menamatkan ancaman komunis antara Komunis dengan Kerajaan Sarawak. Menangani ancaman komunis, ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Parti Komunis Melaya (PKM) meneruskan kegiatan mengancam keselamatan di Semenanjung Malaysia. PKM bertindak agresif dengan menyerang anggota keselamatan dan orang awam serta memusnahkan kemudahan awam. Ancaman keselamatan. Pembunuhan anggota keselamatan. Pada 17 Jun 1968, PKM telah melakukan serang hendap terhadap pasukan keselamatan di Keruh Perak yang mengorbankan seramai 16 anggota keselamatan. Pada 7 Jun 1974, menembak mati Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim di Kuala Lumpur. Pada 13 November 1975, menembak mati Ketua Polis Negara Perak Tan Sri Koo Chong Kong dan pemandunya di Ipoh. Pembunuhan orang awam. Pada bulan Julai 1969, seorang wanita diseksa sehingga mati di Sentok, Kedah. Periuk api dipasang di sepanjang jalan Changlun, Kedah. Jalan raya dan jambatan kereta api diletupkan. Ancaman keselamatan. Pengeboman Tugu Negara. Pada pagi 26 Ogos 1975, PKM meletupkan Tugu Negara di Kuala Lumpur. Tindakan mengebom tempat awam menimbulkan kemarahan rakyat terhadap komunis dan menuntut kerajaan mengambil tindakan tegas, termasuklah mengenakan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Pihak keselamatan telah mengambil langkah memperkuat perkhidmatan perisikan untuk mengawasi kegiatan komunis. Kemusnahan Tugu akibat dibom oleh PKM. Usaha mengatasi. Strategi Counterinsurgency (COIN). Langkah ini merupakan usaha keselamatan dan pembangunan untuk memenangi hati dan fikiran rakyat bagi menyokong agenda dan dasar kerajaan memerangi komunis. Strategi yang digunakan ialah kerjasama antara pasukan keselamatan, ahli politik dan agensi kerajaan untuk menjalankan strategi COIN yang berkesan. Perjanjian Kerjasama Sempadan. Perjanjian Kerjasama Sempadan memerangi komunis 1976 di Thailand. Membina pagar sempadan dan operasi bersama. Perjanjian Hat-Yai pula diadakan pada 2 Disember 1989 di Hat-Yai, Thailand antara PKM, Malaysia dan Thailand. PKM bersetuju membubarkan unit bersenjata serta memusnahkan segala senjata api, bahan letupan dan jerangkap samar. Hampa jangan lupa like, share dan juga subscribe. Terima kasih.